kadang. Biasa anak aku kalau 15 Islam dah, confirm. No. Because hidayah Allah tak semestinya sampai kepada semua orang kan. Boleh jadi satu atau dua tak terima dan sebagainya. Na'udzubillah. Dan so kita kena sentiasa dalam keadaan berhati-hati dan meminta dari Allah. Bila Abu Quhafah masuk Islam, Nabi tengok dia punya ni semua putih kan. Inilah timbul hukum menginai rambut, yang bunyinya macam arahan. Nabi kata apa? Bagilah inai kepada orang ni, yang uban ni, sebab putih sangat dah, bagilah inai sikit. Inilah timbulnya hukum tu lah. Hukum inai rambut dan ni yang dah beruban. Okey, dan hukum ini keluar dari Abu Quhafah, bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq. Okey, settle. 19 hari Nabi akan kasar. Salat kasar. Masa ini akan ada orang mencuri. Allah. Dalam keadaan kecoh-kecoh sikit, baru nak settle ni, akan ada seorang perempuan. Kita pernah dengar tak? Nabi kata, kalau Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku akan potong tangan dia. Pernah dengar? Soalannya ialah, kenapa Nabi ambil contoh Fatimah bintu Muhammad? Salahnya Fatimah. Sebab yang buat salahnya Fatimah juga, tapi Fatimah bintu Al-Aswad, satu orang lain. Dan kalau you nak tahulah, you suka detail sikit, nak tengok kaitan, correction, apa dia? Fatimah bintu Al-Aswad ini ialah adik kepada Habbar ibnu Al-Aswad. Habbar yang tadi dia ampunkan tu, ni adik dia. Kita bukan nak kata keturunan dia jahat, tak ada. Nak cuba bagi kaitan aja. Jadi Fatimah bintu Al-Aswad dia akan mencuri. Dan family Fatimah ni kira family orang besar-besar juga. Orang Quraisy. So dia kata, takkanlah kita kena potong tangan. Betul tak? Sikit punya hal. Jadi dia orang cuba nak jumpa Nabi, nak bincang, tapi tak berani. Untuk kira lepaskan hukum hudud ni. Hukum had ni lah, potong tangan. Maka dia pun bincang-bincang, dia kata apa? Apa kata engkau pergi kepada Hibbun Nabi? Siapa Hibbun Nabi? La. Zaid dah mati dah tau. Usamah anak Zaid. Kau jumpa cucu Nabi angkat ni yang dia sayang sangat ni, dia boleh mungkin bagi syafaat. Syafaat maksudnya special recommendation. Dia orang jumpa Usamah pun bawa kes ni jumpa Nabi. Dia innocent. Dia cuba nak tolong je. Nabi sound dia. Adakah atas hudud Allah engkau nak minta pelepasan? Never, kata. Lepas ni jangan buat macam ni. So Usamah kena sound, dan kita dapat tahu apa? Kalau kes hudud dah sampai kepada pemerintah, dia kena buat. Sampai pada kita suruh dia balik rumah minta ampun. Faham? You mencuri, you come to me, I'm a normal guy. Saya orang biasa kerja kat Putrajaya begini. Aku mencuri lah semalam dalam 4,000. Patut kena dah ni. Saya cakap kat dia apa tahu? Duit yang kau curi tu bagi balik kat orang, duduk diam-diam. Bertaubat pada Allah. Tapi kalau kes ni dah ter-SMS ke menteri-menteri, masuk dalam WhatsApp WhatsApp group Menteri Kabinet, habis kau. Maksudnya automatik PM akan dengar kan? PM tengok, maka wajib atas PM menjalankan hukum hudud atas dia. Jadi selagi tak sampai kepada pengetahuan pemerintah, benda tu boleh dimaafkan lagi. Tapi dah sampai, dia akan potong juga. Sepatutnya lah. Faham? Boleh faham tak cerita dia? Sebab kita pun faham, sepatutnya tak mengaku salah. Tapi kenapa bila Nabi dah tahu, Nabi tak suruh dia balik dan bertaubat? Sebab Nabi ketua negara. Sampai kat dia kena buat. Dia pun galakkan orang untuk tak mengaku. Sebenarnya yang terbaik ialah tak mengaku dan just bertaubat kepada Allah. Ada soalan ni, brother? Confused? Kalau macam cerita yang orang zina datang jumpa Nabi, and then Nabi palingkan muka dia kan. Sebab Nabi tak nak dengar kalau boleh. Dia ketua negara. Dia kalau boleh nak mencari alasan, mungkin kau salah cakap, pergi balik. Faham tak? So dia kata ceritanya ialah orang berzina, nama dia siapa? Ma'iz Ibn Malik. So dia datang kat Nabi, Nabi aku berzina. Nabi pandang ke sini, bawa tak dengar, supaya dia balik sekarang, pergi. Just pergi lah. Tapi dia tak ada, dia berusaha, dia pergi sini pula. Nabi aku berzina.
Nabi tengok sini, cakap dengan orang lain. Buat tak tahu. Dengan harapan dia balik. Tapi dia datang depan Nabi, aku berzina. Itu pun Nabi tak nak cakap dengan dia. Nabi cakap dengan kawan-kawan dia. Dia kata, Nabi tanya, Maiz ni ada problem ke? Kawan-kawan dia pun lurus, tak ada. Dia okey je. Betul, takkan nak menipu. Lepas tu Nabi tanya dia, cuba kau bau kat mulut dia. Dia mabuk kot. Bau-bau tak ada. Nak cari alasan tau. Nak lepaskan dia. Kalau Nabi tanya, tak habis lagi. Ada 10 percubaan untuk Nabi suruh dia balik tau. 10. Ada, kita pernah kira sekali dengan satu syekh ni. Nabi tanya dia, mungkin kau sentuh je kot, pergi balik lah. Faham tak? Pada you itu besar lah. You orang baik. You buat salah sikit pun you rasa dah salah. Go back. Dia kata, tak Nabi, lebih kata. Okay, mungkin kau cium sahaja kot, balik kata. Faham tak? Maybe kau cium, kau rasa bersalah, kau nak kena hudud apa, tak payah. Cium-cium tak kena hudud. Go back. Tak Nabi. Lepas tu Nabi still cakap lagi, mungkin, sebab semua dah dewasa kan, mungkin tak masuk kot. Faham? Maknanya zina tak berlaku lah. Mungkin dah buka baju tapi tak berlaku. Mungkin tak Nabi, aku buat apa yang seorang suami buat pada isteri dia. Tak ada pilihan kan? Nabi kata okeylah, rejam dia. Sebab dia dah pernah kahwin. Kena rejam dia. Sahabat Nabi rejam dia. Itu pun ada lagi jalan keluar tau. You dengar bila dia orang rejam dia, sekarang ni kerajaan, Nabi tu kira kerajaan, kira mahkamah, dia ada bukti bahawa dia berzina. Buktinya apa? Pengakuan. Ada 4 orang tengok tak? Tak ada, pengakuan saja. Okay. So waktu diorang rejam dia, kena rejam dengan batu, sakit, kau tahu tak? Pernah kena? Tak pernah kena punggal dengan batu? Try 1 kali 2 kali bawa astaghfirullah. Sakit kena batu ni. Apa lagi kena muka, kena kan? Kalau kena belakang-belakang senang sikit, tak sakit sangat sebab tebal. Kena muka, dan tujuan rejam ialah untuk mati. Bukan 5 rejam, 5 batu kemudian kau balik. Okey lagi, tahan. Kena dia sakit. Waktu itu simple dia depa punya hukuman. Mana ada ikat-ikat apa, penjara tak ada, faham tak? Simple. Jadi bila simple sangat, kau duduk diam kat situ duduk diam faham? Tapi dalam diam, tak boleh diam, sakit, dia lari. Maiz bin Malik radhiyallahu anhu, dia lari. Sahabat Nabi ingat diorang patutnya kejar dia, maka diorang pun kejar. Nabi dekat Madinah, diorang kat luar sikit. Nabi tak join tau, buang-buang batu kat orang ni. So diorang kejar, diorang tangkap, ikat dia, habiskan dia, mati dia. Dia lari tau tadi. Diorang tangkap dia dan ikat dan habis, matikan dia. Habis tu diorang cerita kat Nabi, macam cerita biasa. Nabi, tadi tu boleh dia lari. Bila dia lari, kami tangkap, ikat, kami rejam sampai mati. Nabi marah. Nabi kata, kenapa kau tangkap dia? Bukankah bila dia lari kau biarkan dia? Kenapa tak biarkan dia? Tahu kenapa tak? Bukti kerajaan atas dia satu je, apa dia? Pengakuan. Bila dia tarik pengakuan, tak ada bukti dah. So dah kena 5 rejaman batu, kau tarik pengakuan, settle. Hukum Islam selesai. Sebab kami cuma ada satu benda je against you, pengakuan you. Kalau you tarik pengakuan dalam mana-mana proses pun, mana-mana space pun, engkau dikira tarik pengakuan, kami tak ada bukti dah, go back. Tapi sahabat Nabi berijtihad, dia bersalah. Dia pun tak tahu, sebab ini first time dia berenjam kot. Dan mungkin ini first and last kot. Mungkin 2 kali je. Ini dengan satu perempuan, dia perempuan Al-Ghamidiyah, ada seorang perempuan lagi. Itu pun Nabi dia bagi dia peluang untuk dia lupakan cerita ni selama lebih kurang 4 tahun, tahu tak? 3 ke 4 tahun Nabi bagi dia. Apa? Susukan dulu. Setahun, 2 tahun kan? Susukan. Dah datang balik, tak boleh. Budak tak pandai makan lagi. Biar sampai dia pandai makan. Pergi, datang balik. Dan perempuan tu punya berusaha untuk kena rejam. Sebab pada dia dah buat dosa. Itu saja cara untuk selesaikan pada dia. Dia nak, sebab memang betul, kalau dihukum di dunia, dikira burn, habis dah, selesai. Maka perempuan tu bawa anak dia, sedih lah bunyi dia. Dan anak dia boleh pegang roti dah. Maknanya boleh makan sendiri. Tak perlukan mak jaga lah, kira orang lain boleh jaga. Dia kata tengok Nabi, dia dah boleh pegang dah sendiri makanan dia. Tak ada sebab dah. Nabi punya harapan apa tahu? Dia tak datang balik sebenarnya. Nabi takkan cari dia. Tapi dia datang balik juga after 2 years, 3 years kan. Wallahualam, tu jawapan dia. Okay. Semua ni kira sejarah kan. Cumanya sejarah yang ada unsur fiqh dan sebagainya je lah.
Maka akhirnya Fatimah bintul Aswad chop tangan dia. Terpotonglah tangan dia. Dan bila orang salah macam ini, berdosa mencuri, kemudian dia hudud gitu, adakah sahabat Nabi akan pulau dia? No. In fact, Aisyah cerita, dia selalu datang rumah aku dan tanya aku soalan, dan kadang-kadang aku minta dekat Nabi apa? Untuk jawab soalan ke ataupun keperluan dia. Faham? Mai Nabi masih muamalah dengan dia. No problem. You dah settle lah urusan tu. Okay, satu lagi kisah. Kisah ni agak menarik tapi sikit teknikal. Ambil gambar kena diam sekejap. Korang kenal Saudah tak? Saudah bintu Zam'ah, betul tak? Dia ada seorang abang. Abdullah ibnu Zam'ah namanya. Jadi ada kes, ini kes kira mahkamah ni, dengar kes mahkamah. Bila zaman-zaman Madaniyah, walaupun ini dekat Mekah, faham kan? Ini zaman Madaniyah, faham? Maknanya selepas hijrah lah. Maka, okay, kontrol semua. Maka, aku pula kontrol. Maka kes makin banyak lah. Manusia makin ramai. Betul tak? Orang tak nak anggut lah. Anggut pun tak nak. Cepat ambil gambar. Dia takut nanti blur. Kes makin banyak. So kes nombor 2 kita nak bincang ni ialah kes anak luar nikah. Okay. Kes ni ialah Abdullah, cuba sebut nama dia apa dia? Ibnu Zam'ah. Bukan, korang tolong saya kalau saya lupa. Dah macam sekolah rendah Best juga kena dengan korang macam tu. Abdullah ibnu Zam'ah versus apa? Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Okey, hold on Abdullah ibnu Zam'ah ialah kiranya abang kepada Saudah. Boleh? Saudah ni isteri Nabi. Saudah bintu Zam'ah. Ini simpan cerita ni. Kita nak tengok Abdullah versus Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ceritanya ialah tentang satu orang baby yang lahir daripada hamba kepada Zam'ah. Boleh ke ikut ni? Zam'ah ada hamba dia perempuan. Kan hamba perempuan macam isteri, suka hati. Kalau nak jadikan isteri boleh, kalau nak jadikan servant saja boleh. Ikut, hamba macam barang. Bagi siapa tak puas hati boleh tanya lepas ni apa cerita ni. So hamba Zam'ah. So Zam'ah je lah bos dia sekarang ni. Melahirkan anak, dapat baby. Sekarang ni baby tu dah mungkinlah berumur lebih sikit, Zam'ah dah mati. Jadi kiranya baby ni adik kepada Saudah, betul? Dan adik kepada Abdullah, betul? Okey, patutnya lah. Tetapi ada satu lagi kes. Sa'ad ibn Abi Waqqas datang claim baby ni. Dia kata, kalau tak silap abang dia atau bapa dia pernah tidur dengan Zam'ah pula. Alhamdulillah. Tak boleh dekat pun, bahaya tu. Kenapa nak pusing sini? Masalah tu. Rupanya hamba ni agak promiscuous. Dia agak sikit berani daripada hamba lain. Dia ada tidur dengan orang lain. So sekarang ni Sa'ad datang claim, kata baby ni sebenarnya adik dia. Bapa aku, bukan Sa'ad yang buat hal ni, bapa aku buat hal ni. Al-Waqqas, mungkin abang atau saya sebut sana abang ke? Abang Okey, so abang kepada Sa'ad. So maknanya ini anak saudara dia. Dan abang dia sekarang dah tak ada, dah mati. So baby ni sekarang ada 2 orang claim, Abdullah versus Sa'ad. Diorang bergaduh ni. Ni tak, ni aku punya saudara ni. Dan biasa dia berebut ni biasanya baby lelaki lah. Okey, biasanya lah. Sebab ni jahiliah lagi Tapi diorang ni semua Islam ni sekarang. So dia kata, no, aku punya adik aku tak, ini aku punya anak saudara, gaduh.
Satu hukum akan keluar dari sini. Nabi tengok baby ni, bukan baby sangatlah, kira a kid lah, a child. Satu budak ni, dia tengok budak ni, muka dia macam dia ni. Tapi dia ni hamba, hasil hamba Zam'ah. Dan Nabi buat satu hukum. Nabi kata apa? Al-waladu lil firash. Simple aja hadis dia. Hadis sahih. Maksudnya anak ialah pemilik katil. Anak, baby ialah pemilik katil tu. Dan gila kita expand sikit, sebab tu kita perlukan syarah. Contohnya Fathul Bari tu. Hadis macam ni je mungkin tak tahu. Maksudnya anak ialah milik suami yang memiliki rumah tu. Maksudnya sekarang siapa yang memiliki hamba ni? Zam'ah. Akhirnya ni kes dia ni menang. Walaupun, dengar cerita baik-baik, Nabi tengok rupa budak ni sama macam dia ni. Firasat lah. Apa? Paras rupa dia lah. Rupa dia tu, paras rupa dia macam Sa'ad punya family. Tapi sekarang ada DNA, tak payah macam tu. Hold on. Sabar dulu. DNA nak kena jawab lah, mati saya. So Nabi kata apa? Anak ialah mengikut. So kalau timbul cerita lain lah, orang tanya. Contohnya seorang isteri yang tersilap, na'udzubillah, maka dia akan lahirkan anak, mungkin anak orang lain. Perlu tak dia komplain dekat suami dia, mengaku dan menyebabkan banyak problem? Tak perlu. Cukup dia bertaubat kepada Allah, dan anak itu bin bapak dia, no problem. Nabi kata al-waladu lil firash, full stop. Tapi tak ada tapi dah. Tapi muka dia macam kuning sikit, tak payah. Tak ada halnya. Hukum Islam simple. Tetapi Nabi, kerana dalam rangka berhati-hati, Nabi agak confident 90% ini mesti mamat ni punya kerja ni. Maksudnya abang ni lah. Sebab Nabi akan cakap dekat Saudah nanti. Patutnya ini adik dia kan? Patutnya dari segi hukum adik. Nabi akan cakap kat Saudah, engkau berhijab dari dia ni. Make sure you pakai tudung lah. You jaga your aurat lah depan dia ni. Maksudnya dari segi hukum kita follow ni. Tapi mungkin secara biologi Nabi agak confident, macam DNA lah ni. Nabi tahu ni mesti dari dia ni. Tetapi hukum kena tetap hukum. Apa yang jadi dalam rumah tu, hal rumah tu aja. Orang lain biar diam-diam. Sebab nanti akan rosak rumah tangga orang. Kalau dari segi hukum, kalau kita buat DNA lah kata. Pun. So DNA tak perlu sebenarnya. Still respect hukum lah. Betul. Jadi maknanya seorang Islam takkan sibuk buat DNA untuk mencari-cari salah. Betul. Contohnya suami yang macam suspek isteri dia pasal apa putih sangat anak ni. Aku coklat, engkau hitam, pasal apa putih? Minum soya banyak ada. Maka sebenarnya ustaz ataupun ulama tu, walaupun ada DNA test, dia akan cakap apa? Don't do all this. It's your kid, it's your child. Sebab katakanlah terbukti something else, anak tu akan jadi dua nikah, isteri tu akan diceraikan, suami tu akan malu, isteri dia buat hal buruk, habis family akan cerai berai. So al-waladu lil firash, menjaga semua sekali. So tak payah nak kecoh lebih-lebih sangat lah. Dan kita pun tak perlu tau korek-korek rahsia tau, cakap betul-betul, ada kau buat ke tidak, ada buat ke tidak. Sebenarnya itu bukan Islamik. Cukup kalau kita dah ada macam kias-kias, macam mungkin dah silap kot dia, dah lah, kau ada dua pilihan, ampunkan dia ataupun tinggalkan dia. Betul tak? Simple. Jangan banyak-banyak soal. Tak payah nyanyi lagu Michael Jackson, but the kid isn't not my son. Siapa yang dengar Michael Jackson? Zaman saya kan. Okey tak? Suka tak kes-kes ni? Complicated betul kan? Habis. Sekarang satu lagi mission yang lain. Mission apa? Menghancurkan berhala. Keliling Arab. Nabi dah menang kan? Dah menang dah Mekah. So sekarang ni misi menghancurkan berhala. Antara yang Nabi hancurkan, Al-Uzza. Al-Uzza ni ada banyak, tapi dia ada induk tau, induk. Macam besarnya dekat sini, kecil-kecil kat rumah masing-masing. Kalau kau kaya, kau belilah tinggi sikit. Aku miskin, RM50 kecil.
Tengok siapa miskin kaya pula. Betul? Sampai sekarang macam tu. Dalam budaya, ya, rupa yang sama. Dia akan miniaturkan. Al-Uzza ada dekat Nakhla. Dia ni Tuhan Quraisy dan lain-lain. Orang Quraisy kira macam suka dengan Tuhan Uzza ni lah. Diorang ada masing-masing punya Tuhan lah. Satu bangsa kadang-kadang Tuhan dia 3, 4 yang dia prefer. Faham ke? Okay? Kadang-kadang dia akan bernazar untuk sembelih untuk Tuhan orang lain. No problem. Faham ke kita? Tetapi secara umum, mereka semua ada banyak Tuhan. Okay. Dan mereka respect semua Tuhan. Tak berani nak pecah-pecah Tuhan orang lain. Okay. So, Nabi hantar Khalid Ibn Walid. Pendek je cerita dia. Nah, Khalid pergi hancurkan Al-Uzza, dia balik. Nabi kata, engkau ada nampak benda lain tak? Tak ada, Nabi. Tapi patung tu aku dah hancurkan. Nabi kata, no, kau tak siap kerja kau lagi. Khalid jadi marah. Tak buat kerja. Aku dah hancurkan dah patung tu. Habis dah. Uzza yang aku faham dah hancur. Nabi kata, no, ada kerja lagi tak siap. Kau pergi tengok balik. Bila dia pergi, rupanya dekat tepi-tepi belah pokok belakang tu ke apa, ada seorang perempuan dia nampak. Faham? Rupanya selama ini semua berhala ni akan dijaga oleh jin tau. Sebab tu kadang-kadang ada benda magic akan berlaku. Kan kita dulu kata, dan kau sembah nanti dia berhantu. Bukan berhantu, tapi dia berjin sebenarnya. Jin akan jaga supaya datanglah magic-magic yang buatkan orang lebih beriman kepada jin tu. Beriman kepada tuhan-tuhan palsu ni lah. Maka rupanya Al-Uzza ada seorang perempuan yang dalam keadaan tak mandi dan dia tak pakai baju. Tapi buruk dia. Jadi rupanya baru Khalid faham, oh ni lah dia perempuan yang Nabi sebut. Maka dia pun bunuh perempuan tu. Dia menjerit, itu je. Mati dia. Macam Pontianak agak. Cuma kena cek belakang ni ada paku ke tak. Betul ke Pontianak ada paku kan? Hantu kom-kom. Tak digalakkan lah. Visit kuil ke apa. Ya, of course. Ada patung-patung. Ya, of course. Okay, macam Prof tanya, maknanya tak digalakkan untuk visit patung. Saya kata ya, visit for the sake of visiting, yes. Tapi rasanya IDT ada buat program pergi untuk jumpa sami dia, betul tak? Bukan untuk ambil gambar sebelah patung kan, selfie je. Saya rasa kita bukan memuliakan patung tu, tapi nak jumpa ni syekh dia tu, ustaz-ustaz dalam kan, keliling patung tu lah. Maka insya-Allah no problem. InsyaAllah no problem. InsyaAllah no problem. Kemudian Al-Manat. Ni Al-Manat ni Tuhan Aus dan Khazraj dan Bani Ghassan. Kita dah faham dah. Sekarang ni kita dah semua historian kan semua ni. Pakar-pakar sejarah. Bani Ghassan ialah Bani orang Arab yang beragama. Soalan bocor tu. Saya sebut beragama tu, automatik. Ini pun diorang akan jumpa seorang perempuan kotor dan tak berbaju. Dia akan bunuh dia juga. Maknanya jin dalam keadaan perempuan datang dalam bentuk, sebab jin kan boleh berubah-ubah rupa dia. Dia pernah datang dalam bentuk manusia, boleh datang dalam bentuk ular dan lain-lain. Okey. Satu lagi Tuhan Hudail Amr ibn al-As akan selesaikan. Suwa. Tuhan Hudail, Tuhan kira Bani Hudail lah, satu bani lah. Tak apa, tak payah hafal lah ni. Amr ibn al-As akan selesaikan. Oh, soalan yang baik. Tak balik kita ni. Cerita jin. Kelas jin ni. Bismillah. Okey, cuba dengar baik-baik. Jin dalam keadaan asal dia memang kita tak boleh tengok. Maksud jin pun bermaksud terselindung. Perkataan jin maksudnya dia terselindung. Okey. Jim nun ni dia banyak perkataan lain tau. Antaranya jin. Jannah pun tahu jannah? Jannah maksudnya you boleh berselindung balik pokok. Maksudnya ada shades. Perkataan ni semua maksudnya berselindung. Dan perisai dipanggil junnah. Pernah dengar junnah? Asyamu junnah. Puasa itu ialah perisai. Kenapa dia panggil jin juga? Maknanya kita berselindung di sebalik daripada problem kan? Kan jin, perisai. Jannah. Dan apa yang terselindung dalam perut mak dipanggil janin. Kan, suka kan? Dan apa yang kepala otak kita kalau terselindung sikit, maknanya kita panggil apa?
Majnun ataupun junun, kegilaan. So semua perkataan ini maksudnya terselindung. Maksudnya jin maksudnya terselindung. Maksud umum. Jadi betul dalam form, original form dia terselindung daripada manusia. Yes. Tetapi kadang-kadang jin akan ambil form yang lain. Ular dan sebagainya. So waktu itu kita boleh cekik ular tu. Saja-saja jumpa jin nak cekik tak dapat. Tak tahu. Ni tak tahu, mungkin dia tercekik tapi tak tahulah. Bukan kerja kita. Sorry. Terus kau ingat saya, oi, power tu. Jin pun nampak. Tengah main. Terus korang tak ngantuk dah kelas saya. Takut. Oh, hantar jin kan? Nabi pernah diberi kelebihan sikit untuk cekik jin. Dia pernah cekik jin ifrit. Nabi tengah solat dan dia cekik jin tu. Okay. Itu pun sahabat Nabi tak nampak. Jin ifrit tu apa tu? Jin ifrit. A type of jin, which is yang paling jahat sekali. Depa ada klasifikasi. Ifrit paling jahat. Paling hebat dan paling kuat tapi paling jahat. Ifrit betul. Banyak namanya. Ada dia punya kategori. Dan jin ada bangsa dia. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Dan ada Islam tak Islam. Dia hidup macam kita, senang cerita. Ada tutup aurat, ada buka aurat. Semua ada. Ada Bani Israel. Betul. Ada yang ikut agama Nabi Musa. Sebab dalam Quran dia sebut, bila Nabi bacakan kepada mereka, mereka kata, oh inilah yang sama macam yang diturunkan kepada Musa. Maknanya mereka beriman dengan apa yang umat Nabi Musa beriman. Mereka follow je kita. Maksudnya jin pun ada bangsa dan semua sekali, lengkap jin. Jin ada jual beli, dia ada kahwin, dia ada mati pun. Tahu kan jin ada mati? Jin akan mati. Sebab itulah ketua jin ataupun the jin paling jahat sekali namanya apa? Iblis, yang Allah namakan dia Iblis. Nama sebenar dia mengikut cerita Israiliyat, itu kitab-kitab lama, namanya Azazil. Dia jin aja, seekor jin, cuma dia sangat kuat ibadah, nanti dia akan buat salah. Rupanya orang baik sangat ni senang buat salah. Dan sekali dia buat salah, salah yang besar. Sebab bila you baik sangat, you akan rasa takabur sebenarnya. Perasan tak? You bayangkan you dah 15 tahun tak buat dosa. Apa perangai you? Astaghfirullah. 15 tahun tak pernah tinggal tahajud bang. Satu malam tak tinggal. Kita tengok orang, macam ni kau hidup. Malam ni tahajud? Bukan, malam ni dah setahun tak tahajud bang. Astaghfirullah. I don't understand how you can live. 15 tahun tak tinggal tahajud. Faham kan? Macam mana perasaan ni? Saya tak lah, bukan saya. Tak siapa-siapa lah. Betul tak? Betul tak perangai macam tu? Dan memang kita pernah jumpa ahli agama mengajar yang saya yakin dia memang orang baik, tapi dia tak faham bila orang tak baik. Al-Fatihah baca pun salah. Sebab dia dari kecil, umur 5 tahun dah hafal Quran dah. Dia tak faham tau, you ni macam mana boleh tak pandai baca Quran. Dia tak boleh understand your perspective. So ada, sebab tu dosa ni ada hikmah dia. Hikmah dia apa? Turunkan ego you. Supaya bila you naik sikit, rasa macam hebat dah. Mula tengok orang lain macam, apa banyak dosa hampa ni. Tiba-tiba pak kena balik, ambil kau pada muka, aku pun berdosa juga. Baru you tahu. Jadi janganlah doa supaya, ya Allah jangan bagi aku buat dosa. Begitulah, bukan cerita dia gitu. Ya Allah, jadikan aku daripada at-tawwabun. Betul tak? Yang orang sentiasa taubat kepada engkau. Dosa memang kita akan buat. Allah, cerita panjang pula. Jadi sebab itulah Iblis dia minta dekat Allah. Dia kena minta. Dia jin. Dia akan mati kalau ikut time dia, 60 tahun ke 80 tahun. Dia minta dekat Allah apa? Anzirni ila yauma yub'atsun. Tahan aku. Apa? Maksudnya bagi tangguh pada aku sampai hari kebangkitan. Allah kata okey. Kenapa dia kena apply dekat Allah? Maknanya dia akan mati macam kawan-kawan dia kalau tak apply. Sebab tu dia apply special. So Iblis seorang-seorang takkan mati dulu. Yang lain akan hidup mati, lahir baby, orang besar. Faham? Dia seorang je akan maintain. So cerita panjang ni. Soalan sister ialah yang telah membuka cerita ni, pintu yang susah nak tutup ni. Takut korang nak balik depan ni. Yes, dia boleh berubah rupa.
Satu yang menarik ialah bila dia berubah rupa kepada ular atau manusia atau apa-apa, dia akan ambil masa untuk berubah jadi original balik. Dia sangkut sekejap. Sebab itu dalam hadis yang sahih, sahabat Nabi ada pernah bunuh ular. Dan ular tu bangun balik dan bunuh dia balik. Ular tu kira tak terbunuh habis lah. Dalam perang Khandak kalau tak silap saya. Dia minta permission dari Nabi untuk balik tengok isteri dia. Bila dia balik, saya dah cerita ke itu? Bila dia balik, isteri dia kat luar pakai pakaian biasa, macam kira pakai baju kelawar tu lah. Faham? Yang korang suka pakai tu. Kira tak pakai tudung, tak tutup aurat lah. Simple punya pakaian rumah, duduk luar. Dia lagi jealous je. Ni bukan orang biasa, orang Arab. Kira dah tu warrior pun datang dengan pedang ni. Maka dia terus keluarkan pedang ni, mai aku bunuh kau. Macam ini keperangan kau bila aku tak ada. Maknanya keluar-keluar rumah relax kan? Tunjuk kecantikan kau. Dia marah lah. Wah, dia faham sangat suami dia. Stop. Let. Kau masuk, kau tengok apa tengah berlaku. Bila dia masuk, oh patutlah ada ular atas katil. Takkan kau nak suruh isteri kau duduk dengan ular tu? Oh, faham lah, okey. Maka dia terus keluarkan pedang dia dan dia bunuh ular tu. Rupanya ular tu tak bunuh habis. Dan wallahualam apa jadi? Akhirnya dua-dua mati. Ular tu mati, dia pun mati. Maksudnya dia kena patuk dan dia bunuh juga ular tu. Wallahualam. Ceritanya Nabi bila dengar cerita, Nabi kata apa? Di Madinah ada ular, ada jin-jin yang akan menyerupai ular. Bila kau nampak, dan mereka ni kemungkinan Islam pula. Bila kau nampak diorang bagi can untuk 3 hari diorang keluar daripada rumah. Give them, ataupun ask them 3 times untuk diorang keluar. Bukan 3 hari, 3 kali kot. Keluar, betul? 3 hari ya? 3 kali kot, keluar. Keluar, tak keluar baru kau halau ataupun bunuh lah. Tapi bukan untuk semua orang Specifically ulama' agak sepakat lah, ini hal Madinah je. Zaman Nabi tu lah. Sekarang kalau jumpa, panggil bomba tu ya. Biar bomba yang tanya 3 kali, engkau tanggung dosa tu. Tak tahu. Ini hadisnya. Abang fikir sendiri. Itulah kisah dia lah. Dan zaman kalau kita ular je lah, ya. Apa-apa saja. Bukan apa. Manusia? Lebah ke apa. Boleh. Ya. Boleh. Ular tu ada lebah pakai bomba. Okey. Prof terfikir kalau lebah pun dia menyerupai, macam mana? Nabi sebut pasal ular je lah. Satu lagi kisah ialah, pernah dengar tak Surakah Ibn Malik? Dan dalam perang Badar, sebenarnya Surakah dah tak ada kaitan dengan Quraisy dah. Surakah dah kira macam terima Islam dah, yang akan dijanjikan gelang tu. Tetapi orang Quraisy akan ada masalah dengan Surakah punya kabilah. Pernah dengar apa? Jadi Iblis akan datang dalam bentuk Surakah Ibn Malik. Dia cakap kepada orang apa? Tak apa, jangan takut. Banu Bakar yang kau lawan ni, dia takkan kacau family kau bila kau keluar nak lawan dengan Muhammad. Sebab kisahnya ialah diorang nak hantar ramai-ramai orang. Ramai orang tak nak pergi. Sebab takut Bani Bakar langgar serang kita di Madinah, di Mekah pula. Kita sibuk serang orang. Tapi ni dia kata apa? Ambil aku sebagai cagaran. Bawa aku sekali perang, kaum aku takkan lawan kaum kau sebab ketua dia dengan kau. Boleh faham? Sebenarnya itu bukan Surakah tetapi Iblis. Dan waktu dia jalan, diorang ingat tu dia. Sampai kat depan, Nabi kan doa sampai wa anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Allah turunkan malaikat bertingkat-tingkat ramainya dan diketuai oleh malaikat Jibril. Bila turun, siapa first kali nampak sebenarnya? Yes, Surakah yang sebenarnya Iblis tu lah. Maka dia akan buat apa? Dia akan pusing, dia lari. Orang akan tahan dia, kau gimana? Kan kau kita punya orang penting sekarang ni, cagaran. Dia lari. Diorang tahan dia, ada orang kena tolak sampai dia jatuh teruk sikit. Dia kata, ini macam bukan manusia biasa ni. Faham tak? Manusia biasa tolak mungkin jatuh situ je lah. Tolaknya jauh sikit lah, Hindustan sikit. So bila jatuh macam tu, dia kata apa? Tinggalkan aku, dia kata. Inni ara ma la tara. I see what you don't see. Kemudian kata, inni akhafullah. Aku takut dengan Allah, Rabbul Alamin. Dia boleh cakap, aku takut Allah punya. Sebab kalau malaikat turun, aku nak lawan dengan siapa? Lawan dengan manusia boleh lah, aku pack je dia orang. Tapi malaikat dah turun, apa cerita balik? Engkau tak nampak, aku nampak. So dia lari lah.
Inilah dia jin dalam bentuk. Soalannya kita akan tanya, kalau dia jin, kenapa dia tak ting? Kan jin gaib. Oh, malaikat. Okey, baik tu. Surakah mana? Rupanya kalau kita kumpul semua cerita ni, maksud dia adalah bila dia tukar form, dia akan ambil masa dan effort untuk tukar balik. Dia macam ambil masa balik. Bukan tik gitu je. Bukan on off lah. Itu jawapan lah, insya-Allah. Okey, panjang jawapan ni. Time's up. So insya-Allah kita dah habis hukum anak tu. Berhala semua dah musnah. Muka surat ke-7, betul ke 7? Tak ada muka surat kan? Tak ada. Saya buat sendiri muka surat ni. Khalid Ibn Walid. Kisah Khalid Ibn Walid tu dakwah kepada Banu Jazimah, betul tak? Betul apa? Perang Hunain akan start. Perang Hunain memang banyak pelajaran, insya-Allah. InsyaAllah kita boleh habis esok kelas. InsyaAllah. Wallahu alam. Ada soalan tak sebelum kita berpisah hari ni, sebelum kita pergi minum-minum? Kalau boleh brothers, dalam 5.30 kita start lah ambil wuduk semua. Ke kita siapa makan dulu macam mana? Solat terus dulu. Yang lelaki solat terus. Korang jangan habiskan makanan.